Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول وبالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, pada malam ini kita bertemu lagi bagi menyambung kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Hafiz Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi kalau dalam kitab terjemahan kita pada muka surat 63, iaitu di jilid yang kelima, faslun والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم. Dia kata bekam di lokasi bawah dagu. Kan, bawah dagu sinilah. Kalau orang berjanggut macam mana ya? Takkan nak cukur janggut dia, tak boleh cukur janggut ni kan. Jadi maknanya dicarilah poin lain, tapi di sinilah. Kan? Maknanya poin bekam. Di sana ada mesin yang dijual made in China lah. Maknanya yang dijual yang mana dia kalau kita tak cukur rambut pun dia boleh menyedut darah tadilah. Ada mesin dia kurang dalam ni RM500 lah dululah. Kan 4-5 tahun lepas. Kalau belilah sekarang tak pastilah berapa harga mesin tersebut. Ada jual. Mungkin di Shopee ada jual. Kan dia akan letakkan satu alat penyedut tu kan, dia akan bekam-bekam. Dia akan cucuk dengan pen tu kan. Lepas tu pen yang ada jarum tu lah. Jadi dia akan letakkan penyedut tu, dia akan pasang mesin tu, dia akan sedut walaupun kita tak cukur rambut kita kan. Begini ya, kita bekam, letak di sini. Walaupun tak cukur rambut dia, maknanya darah tu akan dapat keluar jugalah. Tapi katanya ada jugalah rasa sakit sikit-sikit lah, sakit lah sebab dia menyedut tu kan. Baik, jadi maknanya di bawah dagu, bekam di bawah dagu dia memberi manfaat untuk sakit gigi ya. Min waj'il asnan. Kalau ada orang sakit gigi, insya-Allah bekam di bawah dagu. Sakit gigi ni bukan hari-hari kan. Kadang-kadang 5-6 tahun sekali, kadang-kadang 10 tahun sekali, kadang-kadang pun tak sakit gigi langsung. Dan sakit gigi ni maknanya bukan sakit yang main-main lah. Kalau orang pernah merasai sakit gigi kan, dia orang cakap lah, kalau dengar ayam kukuk pun nak baling batu ayam tadi. Kalau boleh nak sembelih ayam tadi. Nak baling kapak pada ayam tu kan. Kata dia orang lah, sakit gigi ni macam tu. Kan dia jadi macam lah melibatkan yalah kesakitan dan perasaan, tekanan tadi. Memang tak boleh tidur lah, mata berair dan semua. Sakit bengkak muka-muka kan. Gusi bengkak, itu sakit gigi. Jadi berbekam di bawah dagu bermanfaat untuk orang sakit gigi. Dan juga maknanya yang kita ni juga bermanfaat untuk wajah kita lah. Contohnya orang yang nak berserikan wajah dia, ada resdung dan sebagainya. Ya kan? Gata-gata di muka. Jadi macam yalah jerawat ke apa ke, dia boleh berbekam di bawah dagu. Kan? Dia bermanfaat untuk wajah. Wajah kita pun nampak ceria insya-Allah kan. Jadi macam itulah. Cubalah. Begitu. Kemudian juga ada yang memberi manfaat pada hulqum kita, halqum. Kadang-kadang kita rasa macam sakit tekak, pedih tekak dan sebagainya, itu juga bermanfaat untuk hulqum kita. Kan? Begitu. Tetapi idza ustu'milat fi waqtiha lah. Apabila dilakukan pada waktunya, dia ada waktu-waktu dia yang terbaik untuk kita berbekam. Ya, wa tunaqqir ra's wal fakkaini. Ya kan? Dan dia akan membersihkan kepala kita. Bersihkan darah kotor di kepala kita, wal fakkain. Akhirnya kita terjemah di sini al fakkain. Dan telapak tangan, ya kan? Al-fak. Asalnya bukan telapak tangan ni, ya kan?
Saya terlupa tadi nak check makna dia. Yang perkataan lain saya dah check. Kan sebab saya ada confused sikit tadi berkenaan dengan perkataan al-fak. Kan al-fak ni. Kan di sini maksudnya rahang kot. Al-fak ni, fakai ni rahang begitu. Jadi saya rasa dia fakai ni maksudnya rahang ya. Sekejap saya cari makna dia. Makna okey. Makna al-fak. Okey, makna al-fak. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang apa nama, dia tahu makna tu, bolehlah kongsi dengan kita kan. Okey, makna al-fak. Okey. Okey, ya betul. Al-fak ni maksudnya rahang. Kan, rahang kita, al-fak. Kan? Dia terjemah di sini itulah. Terjemah di sini dia kata kepala dan telapak tangan. Mana salah lah terjemahan di sini. Sebab tu saya maaf. Okey. Jadi di sini terjemahan dia panggil dua dan telapak tangan. Jadi ukam di dagu. Kenapa dia akan nak bersihkan telapak tangan pula? Kan dapat macam tak logik kan. Kepala dan rahang, di bahagian rahang ni. Dia akan bersihkan darah-darah kotor yang tersumbat kan. Di situ. Okey, wal hijamatu ala dhahril qadam. Begitu juga di sini, dan berbekam di atas telapak kaki. Kaki kita bahagian yang atas tu, bukan bahagian telapak. Dia terjemah di sini, bahagian telapak kaki. Jadi kita faham bila telapak kaki, bawah tapak ni lah. Sebenarnya telapak kaki mana ada poin bekam? Tak ada. Nanti kita bekam bawah telapak kaki, dia akan mendatangkan mudarat. Tak boleh. Dia poin dia di atas telapak kaki kita ni. Ni kaki, tapak dia di atas telapak kaki bahagian atas. Dia panggil al-zahr. Zahr ni belakang. Zahrul yad, zahrul kaf. Mana belakang tapak tangan ni. Al-zahr ni belakang. Dan sebab tu kena tengok kitab asal bahasa Arab dia kan, kadang-kadang dia silap terjemahan. Bila silap terjemahan, kita silap beramal lah. Nanti kita pergi bekam pula tapak kaki tu, dia akan mendatangkan mudarat pula. Sebab bukan poin, tak ada poin. Di tapak kaki mana ada poin? Bekam, carilah. Begitu. Maksudnya wal hijamatu ala dhahril qadam tanubu an fasl as-safin. Dia kan berbekam di atas tapak kaki, dia menggantikan kita berbekam di bawah perut betis. Di perut betis kita ni ada urat besar. Urat besar yang lalu di tepi buku lali kita. Atau dipanggil kan as-safin warid dhakham fi batin as-saq yamtaddu hatta yadkhul al-warid al-fakhidhi. Kan? Maknanya as-safin itu dia menggantikan kita berbekam bahagian urat yang besar. Warid dhakham, urat besar, fi batin as-saq, di dalam perut betis. Perut betis kita yamtaddu, urat ni memanjang, hatta yadkhul al-warid al-fakhidhi, sehingga urat tadi dia masuk sampai ke paha kita. Jadi kita sakit urat macam tu kan, kita sakit lenguh, sakit orang apa? Lenguh perut betis ni kan sampai ke paha ni, urat kita bekam kat mana? Bekam atas ni, kaki kita atas ni bekam sini. Dia membantu sakit perut betis ni kan, kekejangan otot ke apa ke. Begitu. Okey. Kalau tidak kan maknanya kalau tak buat bekam di atas tapak kaki, dia buat fasdul. Fasdul ni maksudnya dia akan ikat kaki kita kan, bagi kejap kaki kita tu kuat-kuat untuk menghimpunkan darah. Nanti dia akan ambil jarum, dia cucuk kan perut betis kita, dia akan tikam dengan jarum tadi ke perut betis kita, darah akan mancuk keluar. Dia akan buang darah daripada urat tadi kan, itu al-fasdu. Tapi kalau kita buat bekam, memadai untuk sakit di bawah perut betis tadi kan, tanpa kita berhajat kepada kita buat al-fasdu. Al-fasdu ni itulah sebut tadi kan, urat daripada darah daripada urat tadilah. Begitu. Cuba Google nanti, sahabat-sahabat boleh Google YouTube kan, cara al-fasdu tadi, al-fasdu. Tulislah macam mana pun, alif al f a s h dal D, ya tak kisahlah, tulislah, reka lah.
Ya, insya-Allah dia akan keluar video tadi yang di YouTube tu cara al-faslu dia orang buat macam mana. Ya. Okey. Itu yang kita dapatlah. Kemudian disebut sini apa dah as-safin itu. As-safin dia kata wa huwa 'irqun 'azimun. 'Irq adalah urat yang besar 'indal ka'bi, di sisi mata kaki. Buku mata kaki ni apa dia? Buku lali lah. Wa tanfa'u min quruhil fakhidhain, dan dia juga memberi manfaat, dia bekam di atas kaki ni kan, memberi manfaat untuk kudis-kudis yang di paha kita. Quruh ni macam kudis-kudis kan. Ada jadi macam kudis ke gatal kan kat paha tu. Ada manfaat tu. Wasaqain, dan juga di betis. Dua betis kita lah. Saqain ni dua betis. Okey. Ambil air. Ha. Kemudian wanqita'at tamas. Dia kata di sini kalau diterjemah okey. Dan penyakit gatal-gatal dia kata yang qita' yang terputuslah, at-tams. Apa yang terputus di sini ya? Sekejap Allah musta'an. Okey. Okey, at-tams. كيف انقطع الطمس؟ dia kata ما هو انقطاع الطمس؟ menopause ya, gitu. Orang yang dipanggil senggugut, ya kan? Okey, di sini dia kata inqita' at-tamas, terputusnya darah tadi lah. Darah haid, maknanya menopause lah. Gitu. Ataupun sakit awan, ataupun makna sakit senggugut boleh juga. Okey, saya Google lagi. Tadi tak sempat nak tengok perkataan ni. Tengok sekali lalu tu terlupa nak check. Okey. Okey, at-tams, menopause. Okey, menopause bagi wanita. Dia kata di sini wanqita'ut tams, terputusnya darah haid bagi wanita lah. Gitu. Dia manfaat juga. Bekam tadi kan. Untuk sakit sampai dia menyebabkan sakit dalam perut lah. Gitu. Jadi di sini dia tak terjemah kan. Dia tak terjemah di sini. Nampak tak? Bila memang dilakukan itu ya. Pada urat safi yang urat besar bisa mengatasi penyakit koreng di paha dan betis, kudis lah. Dan penyakit kata-kata pada biji kemaluan. Itu ya dia terjemah. Kata selepas tu. Adapun inqita' at-tamas dia tak terjemah. Untuk wanita yang menopause ni. Kan? Tak tahulah dia terlupa nak terjemah ke, tak tahulah, wallahu a'lam. Wal hikkatil 'aridati fil unthayain, dan gatal pada telur bagi orang lelaki. Kan, gatal di telur bagi orang lelaki. Jadi di mana bekam dia? Di bagi kaki, di bahagian atas tapak kaki itu. Kan? Okey. Al unthayain ni dua telur lah. Wal hijamatu fi asfalis sadri, dan berbekam di bawah dada. Di bawah dada ni poin ni dada kita. Di bawah ni lah. Ni. Nafi'atun, memberi manfaat fi damamil fakhidh. Pada penyakit apa dia kata? Bisul di paha. Bisul damal, maksudnya bisul di paha. Kan? Bekam di sini. Kalau orang bisul kat paha, bekam di sini, di bawah dada ada. Wa jarabihi wa busurihi. Kan? Dia kata penyakit kudis dan jerawat, ataupun kita kata ada jerawat kan dekat paha tadi. Wa min niqris, begitu juga berbekam di bawah dada memberi manfaat untuk orang sakit gout. An-niqris maknanya gout. Dia terjemah apa? Bahasa Indonesia ambain.
Tak tahulah ambai ni tiba mungkin, tapi dalam bahasa Arab niqris ni maknanya sakit gout. Kan? Gout. Jadi mana bekam di mana? Di bawah dada ni. Bekam sini. Okey. Wal bawasir, begitu juga sakit buasir. Orang sakit buasir bekam di bawah dada poin dia. Wal fil, dan sakit kaki gajah ni. Sakit kaki untut kan, kaki gajah kan. Kaki yang besar tu, sakit tu. Juga di bawah dada. Wa hikkatul zahr, dan gatal di belakang. Dia kata apa? Gatal di punggung. Indonesia ni, bahasa Indonesia ni belakang dia panggil punggung. Kan? Punggung. Itu perkataan bahasa Indonesia pelik sikit lah pada kita. Sebab kita kalau bahagian belakang lah. Punggung kita maklumlah punggung tu apa. Kan? Jadi depa bahagian punggung depa tu ada istilah perkataan depa sendiri. Kan? Dia tulis perkataan macam kita ni perkataan kemaluan lah begitu. Di kalau punggung istilah bahasa depa. Boleh tengoklah kamus KBI tu kan, Kamus Besar Indonesia tu. Kamus besar bahasa Indonesia. Boleh tengok. Okey. Dia maksudnya dan gatal di belakang. Siapa yang ada gatal-gatal kat belakang boleh berbekam di bahagian bawah dada. Ini bermanfaat. Okey, habis dah situ. Kita tengok pula faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi awqatil hijamah, pada waktu-waktu berbekam. Waktu apa yang sesuai untuk kita berbekam? Waktu apa? Okey. Tapi hadis-hadis yang kita nak baca di bawah ni kan, hadis 1 2 3 apa semua tadi kan, semuanya hadis dhaif. Ada dhaif sanad, dhaif jiddan, kan? Begitu. Baik, hadis yang pertama, rawa at-Tirmizi fi jami'ihi min hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yarfa'u. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, Abu Isa At-Tirmizi, dia meriwayatkan dalam kitab Jami' dia, dalam sunan dia, hadis Abdullah bin Abbas, dan dia mengangkat hadis itu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khaira ma tahtajimun, sesungguhnya waktu yang terbaik kamu semua berbekam fihi padanya, yauma sabi'a asyarata, itu pada hari yang ke-17, atau tasi'a asyarata, ataupun hari yang ke-19, wa yaumu 21, dan hari yang ke-21 tarikh Islam. Kan? Tapi hadis dia kata dhaifun. Kalau Syekh Naud dia kata apa? Hadis ini dhaif. Terdapat perawi yang bernama Abbad bin Mansur, dan telah disebutkan sebelumnya pada halaman 49 kitab bahasa Arab yang asal lah, yang Syekh tahqiq tu. Okey. Wa fihi an Anas, dan padanya juga waktu-waktu berbekam ni, hadis yang menyebut tentang waktu-waktu berbekam yang terbaik ni adalah hadis Anas radhiyallahu anhu, juga hadis yang dhaiful isnad, sanad dia lemah. Okey. An Anas, daripada Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'ain wal kahil, wa kana yahtajimu li 17 wa 19 wa fi 21. Ya. Adalah Rasulullah berbekam fil akhda'ain. Akhda'ain di mana? Al-akhda'ain di sini. Di sini poin dia. Kan? Di sini. Ini dipanggil akhda'. Kan? Ini akhda' ini dua lah. Dua sisi leher kita di bawah telinga kita. Ni akhda'in dipanggil. Bukan pelipis. Dia terjemah di sini pelipis ya. Ni kalau pelipis dia di sini. Kan? Gitu. Wallahu a'lam. Ni akhda'. Kita panggil apa? Pelipis kan di sini. Wallahu a'lam. Tapi di sinilah dia akhda'in. Mana bawah telinga ni. Jadi ini juga bermanfaat ya untuk orang yang ada darah tinggi. Macam saya ada juga maksudnya penyakit darah tinggi ni, tapi saya tidak pernah makan ubat hospital, kan? Dah berpuluh tahun dah, sejak daripada umur 30-an, kan? Jadi bila saya terasa ada simptom dia, saya akan terus berbekam. Jadi maknanya saya ingat sekitar dan 20 tahun macam itulah saya dah kena darah tinggi ni, tapi sejak 20 tahun saya tidak pernah mengambil ubat hospital. Saya tak pernah. Kecuali satu ketika dipaksa untuk makan ubat di satu tempat, tak kisahlah kat mana. Dia orang paksa kita semua makan ubat tu, saya makan kerana terpaksa lah.
Jadi bila saya dah keluar dari tempat tu, saya dah tak makan lagi dah. Sampai hari ni, alhamdulillah, kan, saya tidak pernah ambil ubat hospital sakit darah tinggi dan saya hanya berbekam. Ubat darah tinggi saya hanya berbekam sampai hari ni. Alhamdulillah. Kan? Jadi kita rasa bila bekam ni masya-Allah, nikmat. Kan? Orang kata ketagih. Kan? Makan ubat tak ketagih. Makan Panadol tak ketagih. Kan? Jadi maknanya kita bila rasa sakit terus bekam. Sakit terus bekam, insya-Allah bermanfaat. Ini pengalaman saya sendiri. Kan? Yang saya ada sakit darah tinggi dan saya ada sakit, ada juga kencing manis. Tapi kencing manis kita kontrol, kita ikut pemakanan lah. Yang sebab kita dah maknanya terlanjur tersilap dalam pemakanan kita ubahlah cara pemakanan, insya-Allah dia kontrol balik dan alhamdulillah maknanya kencing manis pun okey, insya-Allah. Duk check lah tu setiap hari check kan, pagi tu insya-Allah maknanya dalam proses lah kita nak memperbaiki keadaan kita ni. Tapi kita hanya ikhtiar lah, bukan saya nak kata ubat hospital tu tak baik, tapi ubat hospital ni bukan untuk membaikkan, betul tak? Ubat hospital ni nak tahan dia. Yang pentingnya kita ni kena usaha ikhtiar, jaga pemakanan kita, janganlah makan ya benda-benda yang tak ada doktor bahagian pemakanan dia mengisyorkan kita makan yang ni, makan yang tu. Bukan jangan makan terus kan, jangan berhenti makan. Makanlah. Tapi itulah dia, maknanya sebahagian untuk makanan, sebahagian untuk minuman dan sebahagian untuk pernafasan kan. Jadi sebagaimana kita belajar, al-batnu baitud da'i, perut ni rumah bagi segala penyakit. Kan? Bila kita hantam semua saja, maknanya dia akan datang mudaratlah pada diri kita. Sedapnya di lidah saja, bila dah masuk tak ada apa dah, dia keluarnya bau busuk je. Najis kan? Begitu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita lah. Bukan kita jaga kita ya. Istilah jaga kita jaga kita tu sila mansuhkan. Kalau kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan guna istilah kita jaga kita. Istilah orang kafir tu, istilah tu. Kalau istilah orang beriman. Istilah orang beriman, Allah jaga kita. Tapi kita ni dah terikut-ikut kan. Terikut-ikut dengan orang kafir barat ni macam tu. Daripada semua benda kita nak ikut. Kan? Gitu. Maknanya kita kena prinsip kita sendirilah. Gitu. Ni agama kita. Bukan kita jaga kita. Allah jaga kita. Kamu tak ada Tuhan ke? Kamu tak ada Allah Ta'ala ke yang kamu nak kata kamu jaga kamu tu? Kamu tu Tuhan ke? Jadi begitu. Ini pendapat ataupun perkataan etis ni. Kan? Golongan etism ni. Baik. Tengok ya. Sebab perkataan tu boleh menjerumuskan orang tu dalam neraka jahanam dan boleh mengekalkan dalam neraka jahanam juga. Kalau membawa kepada i'tiqad dan perbuatan tadilah. Baik. Tengok ya. Itu dia maknanya al-akhda'in wal kahil. Kahil dia di bahu ni lah. Bahu ni. Kan? Bekam di sini. Ataupun sendi di sinilah. Bahagian ni lah kahil ni. Kan? Ni kahil. Berbekam di sini. Kan? Wa kana yahtajimu li 17 adalah Nabi SAW berbekam pada 17 hari bulan. Yakni 17 hari bulan Islam. Bukan 17 kalender yang kita tengok tu. Ya, sebab bulan Islam dia sama ada 29 ataupun 30 ya. Dia tak nak 31 bulan, tak ada bulan Islam. Kan? Jadi kalau bulan tu dia sampai 31. Nak tengok kalender Islam. Sekarang kita bulan Rejab. Tengok berapa bulan Rejab ni. InsyaAllah tunggu 17 bulan Rejab ni, bekamlah. Kan? Jadi maknanya kita nak pergi kepada orang tu, orang ni nak buat bekam kan. Jadi nak ambil masa, lepas tu nak kena kita berjalan pula. Jadi susah kan. Kalau dalam keadaan sekarang ni kan, tak payahlah kita nak keluar-keluar cari orang. Kita train diri kita dan isteri ataupun anak-anak kita saling bantulah, tolong buat kan. Maknanya kena beranikan dirilah. Memang kali pertama tu kita rasa macam jijik, geli kan, takut, ngering, ngilu kan. Jadi kita buat benda ni kan. Kita kata benda ni pengubatan cara sunnah. Kita buat insya-Allah. Kita buat untuk ahli keluarga kita dan beli alat-alat tu. Ada dijual di Shopee. Memang ada jual kat Shopee pun. Belilah yang terbaik tu, yang buatan Korea tu kan. Tak, Korea tu memang dia punya cup dia cantik. Saya punya cup tu berapa nak kata 10 tahun tak sampai lah. Kan? Saya beli yang buatan Korea tu. Jadi maknanya saya ingat dalam hampir 10 tahun lah, 7-8 tahun macam tu kot. Jadi sampai sekarang saya boleh guna lagi alat tu kan. Jadi bermanfaat. Dia keluarkan duit. Sekarang dah murah dah kat Shopee. Tuan-tuan boleh beli dekat Shopee, beli. Order kan. Jadi maknanya mudah bagi kita lah. Bukan nak promote Shopee. Tapi benda tu ada kat situ. Kan.
Jadi mudah bagi kita beli dan kita balik, kita gunakan. Sebelum kita beli, kita strain dulu lah. Kita strain. Cara strain macam-macam lah. Ada yang rebus, ada panas celup dan sebagainya. Ada mesin steril juga. Mesin sterilizer dijual kan. Harga dalam 200-300 itu beli. Untuk kita steril alat bekam tadi. Lepas tu kita guna untuk diri kita. Tak payahlah nak pergi cari orang tu, orang ni. Kan. Nak yang ada yang sebahagian yang kenalkan orang. Dia ambil kesempatan di atas kesakitan orang lain. Kan. Bila kita ingat murah bekam. Duduk-duduk dia bekam-bekam tanya berapa? RM500. Tak terduduk kita RM500. Kan? Ada pula yang kena sampai RM1,500. Jangan cuba-cuba nak duduk ya. Kan? Tanya dulu. Sebelum nak berbekam di pasar raya dan sebagainya, tengok kalau ada sudut yang diorang buat. Apa nama? Sudut tempat dia panggil apa? Kan? Kios ke apa-apa, sudut untuk berbekam tu kan. Jangan cuba-cuba duduk di situ. Kan? Nak suruh dia bekam sampai kita ingat murah ya. Lagi dia kata RM1,500, RM1,200. Macam mana kita? Takkan kita tak nak bayar? Takkan kita tak mau bayar? Kan? Kita dah duduk dah. Nanti dia akan kata, kenapa kamu duduk? Tak tanya dulu. Hati-hati. Sebab ada orang yang dah kena. Penipu-penipu ni kan. Dia pun gunakan bekam ni sebagai sarana ataupun cara untuk menipu orang, scammer orang. Kan? Benda tak sampai harga macam tu pun. Jarum RM1 tak sampai sebatang tu kan. Jarum lenset tu. Pen tu RM2 ya. Kan? Jadi begitu. Tisu. Tak sampai kotak pun nak guna. Jadi hati-hati. Kan? Pesan kepada kawan-kawan dalam ni. Jangan cuba-cuba nak pergi tengok kalau ada orang bekam kat Kejayan, kat mana buat bekam. Jangan. Melainkan tanya dulu. Kan? Macam mana abang ni? Cara bayaran dia macam mana gini-gini. Kalau dia kata ikut sukalah nak bayar. Sebagai orang dia kata tak apa percuma. Tapi wajib beli ubat saya. Atau ubat tu dia cekik kita tu. 100, 200 kan. Begitu. Benda ni mudah ya. Kita boleh buat semua. Kan? Saya pun bukan pakar bekam sebab, tapi kita boleh tahu poin dia kat sana kan. Dan kita dah buat kat tubuh badan kita ni, rasa memang rasa segar dan nikmat lah. Gitu. Ya, sahabat kita tukiran. 2 minggu lepas saya buat bekam di Akhdak. Ni. Akhdak lah. Dan atas kepala alhamdulillah hilang pening dan berat kepala. Memang betul lah. Saya juga bekas pesakit migrain ya. Saya bekas pesakit migrain yang kronik lah. Bukan main-main punya sakit ni. Ketika umur 20-an lah. Ketika saya belajar di Pakistan sana. Sejarah tu lah. Sejarah bekam. Jadi mana kita tak tahu pun tentang bekam ni. Dia ada seorang sahabat kita tengok kita teruk sakit. Ya kan? Dia offer dekat kita nak tolong bekam. Kita dah tak tahan nak buat lah apa nak buat aku. Kita orang sana pakai cawan jam. Bekas botol jam. Tanah dululah tahun 90-an. Guna botol jam. Dia bakar kertas tadi. Masuk dalam botol tadi. Dia sekup dekat kepala kita yang dah dicukur. Okay. Jadi mana dia akan sedut dengan sekuatnya. Dalam 4-5 minit dia akan buka botol. Dia cabut botol tadi. Maka memang rasa tegang lah kulit kepala kita. Lepas tu dia siapkan kulit kita lah. Bukan mana dalam. Dia kepakaran bahagian kulit je lah. Dia akan toreh dengan mata pisau kan. Yang secukur tu lah. Dia toreh. Nanti dia bakar kertas letak dalam botol tu. Maka dia sekup atas kepala kita. Maka botol tadi dia uap angin dalam botol tadi. Dia sedut darah tadi. Masya Allah. Darah keluar, darah hitam kan. Hampir 1 botol jam tu. Masya Allah. Selepas bekam sekali tu ya. Mana besok dia hilang. Setahun saya hilang. Tak sakit. Langsung migrain. Langsung tak sakit. Mana cukup setahun, dia sakit balik. Tu maknanya. Jadi saya dah tahu macam mana cara nak ubat migrain. Dan ia berlaku selepas tahun 90-an. Masuk sampai tahun 2000 apa semua tadi. Saya dah tahu. Bila setiap tahun saya sakit, saya akan buat macam tu. Tapi sampai hari ni, alhamdulillah, tak ada lah migrain. Ya, dan alhamdulillah maknanya, sebab kita selalu berbekam kan. Dalam sebulan tu kita akan cari waktu untuk berbekam. Inilah ambil tarikh-tarikh macam ni. Walaupun hadis itu hadis yang dhaif, tapi yusta'nas lah. Kita boleh maknanya ambil sebagai penggunaan kepada hadis ni sebab ada qaul macam ni. Kan mungkin ada tajribah tapi memang betul. Kan ada pengalaman bahawa bila saya berbekam pada tarikh ini memang darahnya keluar memang hitam banyak. Dia tak tersekat lagi darah tu. Sebab apa? Darah dalam tubuh badan kita dia berpusing, berputar tarikh dia. Bila sampai tarikh ni darah tu dia akan nak keluar. Bila kita sedut dia keluar dengan begitu banyak dan kita rasa lapang. Masya Allah.
Tunggu tarikh 17, 19 dan 21 ni insya-Allah. Hari ni berapa Rejab? Cuba tengok kan. Baik. Bukan kita nak kata jangan pergi hospital lah. Jangan, bukan maksud itu. Pergilah hospital, tak ada masalah. Makanlah ubat hospital, makanlah, tak ada masalah. Kan? Jadi maknanya begitu. Sebab saya sendiri tidak berhajat. Jadi saya tak perlulah. Bila saya dah berhajat sangat, dia akan makanlah ubat hospital. Apa masalah dia? Kan? Bukan nak suruh orang berhenti ubat hospital. Tak, jangan, bukan macam tu. Kan? Jadi kita ikhtiar. Atau doktor pun buat bekam. Tanyalah sebahagian pada doktor, tabib. Kan? Maknanya dia akan tengok poin tu, mana dia tahu, oh ni poin bagus ni, bekam ni kan. Dia sendiri akan syorkan. Dan dia pun juga buat bekam. Dia buka klinik, dia jual ubat dan dia juga berbekam. Begitu. Baik. Wa kana yahtajim li 17, dia berbekam pada 17 hari bulan Islam, pada 19. Wa fi 21 dan 21 hari bulan. 21 bulan. Tunggulah kita bulan Rejab ni kan, pilihlah. Supaya jangan terlepas ya sahabat-sahabat kita yang lihat live saya ni, maknanya insya-Allah ambil peluang lah. Kan? Cuba beramal. Walaupun hadis ni dhaif kan, di sudut kita kata pelaksanaan ni kita buatlah, tak ada masalah. Okay, hadis dhaiful isnad lah. Dhaif isnad. Dari sini kalau Syekh Arnaud dia kata apa? Para perawinya thiqah. At-Tirmizi mengatakan hadis ni hasan gharib. Dia ringkas, tapi dalam kitab Arab saya dia panjang sikitlah perbahasan dia. Dia kata apa? At-Tirmizi dia meriwayatkan dalam kitab Sunan, dalam kitab Syama'ilun Nabi, ya kan? Kemudian Al-Hakim dalam Mustadrak daripada jalan Amr bin Asim Al-Kilabi Al-Qaisi, daripada Humam wa Jarir wa Qatadah an Anas wa Umar wa Amr qala anhu Al-Hafiz bin Hajar kata tentang Amr ni, Amr bin Asim ni Al-Kilabi, saduqun fi hifzihi syai', dia ni orang yang jujur benar, tapi pada hafazan dia terdapat kelupaan, macam itulah, tak kuat hafazan dia. Qultu, kata Syekh di sinilah yang apa nama di sini, Syekh yang tahqiq kitab ni, Syekh Mustafa Al-Adawi, Yahya bin Muhammad bin Sus, Mus'ad bin Kamil Mustafa, dia ni kata di sini qad infarada Amru fi hadha al-matan bi ziyadati dhikr al-tawqit fi al-hijamah. Ya, Amru bin Asim ni dia berseorangan, bersendirian dalam meriwayatkan lafaz ini dengan penyebutan waktu dalam berbekam, dan telah maknanya riwayat itu telah disalahi oleh Muslim bin Ibrahim dalam Sunan Abi Daud. Ala kulli hal, itulah disebut sini hadis sanad dhaif, tapi kita boleh mengamalkannya kan, tak ada masalah apa. Dalam Sunan Ibnu Majah an Anas marfu'an, daripada Anas, hadis marfu'. Marfu' ni diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man arada al-hijamah, kata Nabi sallallahu, siapa yang nak berbekam, falyataharra 17, carilah waktu 17 hari bulan, atau 19 ataupun 19, atau 21 ataupun 21. La yatabayyaghu bi ahadikum ad-damu fayaqtulahu, janganlah darah kamu, maknanya dia panggil dia tabayyagh, maksud darah tadi melampau, dia melonjak, dia menekan kamu, akhirnya dia akan membunuh kamu sampai pecah saluran darah kita ni kan. Maknanya boleh membawa kepada stroke dan akhirnya tamatlah riwayat kita kan. Biqadrillah maksud dia kan, dengan takdir Tuhan lah. Begitu. Jadi sebab lah kan, ada orang yang mati sebab stroke kan, dia dah darah dia naik, dia pecah saluran darah tadi, dia jadi stroke kan. Bila ada stroke, maknanya 2 minggu 2 bulan dia pun ma'asalamah lah, tinggallah dunia ni, meninggal lah. Jadi sebab bagi kematian dia kan. Jadi begitu. Jadi kita ikhtiar lah dengan berbagai ikhtiar tadi. Hadis pun dhaif jiddan. Kata di dalam kitab saya bahasa Arab sini, maknanya hadis ni sangat lemah. Kan? Sanadnya hasan. Tapi kalau Syekh Arnaud di sini dia kata sanadnya hasan. Itu beza sikitlah. Kan? Dan seorang perawi disebut dhaif dulu, akan tapi hadis dikuatkan hadis Abu Hurairah yang akan dijelaskan oleh penulis setelah ini. Okey, dia kata kalau Syekh Arnaud dia kata hadis ni hasan. Ini masalah ijtihad mereka yang mentadhaif dan mentasahihkan hadis lah. Okey. Wa fi Sunan Abi Daud, dan dalam Sunan Abi Daud pula, min hadis Abi Hurairah marfu'an, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu',
bahawa Nabi SAW bersabda, man ihtajama li 17, barang siapa yang berbekam pada 17 atau 19 ataupun pada 19 atau 21 ataupun pada 21 hari bulan, kana shifaan min kulli da'in, adalah iaitu menjadi ubat bagi segala penyakit. Wa hadha ma'nahu min kulli da'in sababuhu ghalabatid dam. Yakni makna hadis sebenarnya, kata Ibn Qayyim rahimahullah taala dalam menafsirkan hadis ini, dia kata makna dia bahawa setiap penyakit yang menjadi sebab darah lah. Kan, yang mana penyakit itu penyebab dia adalah darah. Dia akan terubat insya-Allah. Okey, macam darah tinggi lah, penyakit darah tinggi, gout kan, gatal-gatal kulit, semua tu. Okay. Kemudian wahadhihi al-hadis, kata Ibn Qayyim rahimahullah taala, hadis-hadis ni semua okey, lamma ajma' alaihi al-atibba, kan, ketika para tabib mereka bersepakat atasnya, anna al-hijamata fi an-nisf ats-tsani, bahawa berbekam pada separuh bulan yang kedua, bermula pada 15, 17, 19 dalam satu, wa ma yalihi min ar-rubu' ats-tsalits, dan apa yang selepasnya daripada rubu' ats-tsalits, maknanya sebulan tu kita bagi 4 lah. Sebulan tu bagi 4, maknanya minggu yang ketiga tu. Kan? Daripada min arba'ihi, daripada 4 minggu tadi lah. Dia kata, kan? Okey, tadi hilanglah yang terjemahan bahasa Arab kan. Okey, dia kata tak apalah, tengok yang Arab ni. Anfa' min awwalihi wa akhirih, lebih bermanfaat. Waktu-waktu disebutkan tadi lebih bermanfaat daripada awal bulan dan daripada akhir bulan. Macam 22 ke atas kan. Yang waktu yang disebut tadi lebih bermanfaat lah. Wa idza istu'milat 'inda al-hajati ilaiha nafa'at. Apabila dilakukan amalan bekam tadi pada waktu-waktu dia, kan? Nafa'at ay waqtin kana min awal asy-syahr wa akhirih. Ya. Dan ketika kita berhajat kepadanya, maksudnya bila kita berhajat kepada bekam tadi, tak tahan nak tunggu 5, 17, 19, 21 tadi, kita bekam di awal bulan ke di hujung bulan ke, maksudnya bila mana kita sakit, kata Syekh di sini, nafa'at, maka ia memberi manfaat. Ay waqtin kana, mana-mana waktu, min awal asy-syahr, daripada awal bulan, wa akhirih, dan akhir bulan, kesemuanya akan memberi manfaat. Gitu maksud dia. Okey. Qala al-Khallal, berkata al-Khallal rahimahullah, akhbarani Asmah bin Isam, telah bercerita kepada aku oleh Asmah bin Isam, qala haddatsana Hanbal, telah bercerita, katanya telah bercerita kepada kami oleh Hanbal, qala, dia kata, kana Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, adalah Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yahtajimu ayya waqtin haja bihiddam, dia berbekam tak kira pada waktu mana yang darah dia rasa bergejolak, darah dia rasa menekan, masa waktu dia bekam, dia tak kira waktu. Wa ayya sa'atin kana, tak kira waktu apa, pagi ke, tengah hari ke, malam ke, tengah malam ke apa. Dan ini juga saya pernah melakukannya ketika rasa tegang di leher, kan. Jadi dah malam kan, jadi macam mana nak tidur pun tak boleh tidur, rasa tak sedap, tak boleh nak tidur. Jadi saya berbekam di mana, di inilah, di Akhda'in ni, kan, minta tolonglah orang kan yang boleh buat bekam, ialah family kita lah, takkan nak pergi rumah orang pukul 12 malam, siapa nak tolong kita, kan. Jadi mana kita buat kat kiri kanan ni, kan, lepas tu saya buat dekat belakang leher ni, dan di belakang mana di antara leher dan bahu kita di tengah ni kan, di situ, Masya Allah, jadi darah memang keluar banyak, lebih kurang 12 malam macam tu, kan. Lepas bekam tu, Masya Allah, tidur dengan nyenyak, Alhamdulillah. Bangun pun rasa senangnya kita bangunkan, bangun rasa ringan. Boleh cuba, bukan cuba, buat. Kalau rasa tak boleh tidur, rasa tegang leher, insya-Allah buat, ya, tak kira waktu mana. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah, wa ayya sa'atin kanat, tak kira waktu mana pun buatlah, buat. Wa qala sahibul qanun, dan berkatalah penulis kitab al-Qanun, yakni Ibn Sina,
Awqatuha fin nahar, waktu-waktunya di siang hari lah. As-sa'atu tsaniyatu aw tsalitsatu, waktu dia kata waktu yang kedua atau waktu yang ketiga. Kan maksudnya waktu tengah hari lah. Yang cantiknya waktu panas lah begitu. Kan? Lepas zuhur ke ataupun pukul 12 ke 11 ke. Kemudian dia kata apa? Wa yajibu, dan wajib tawaqqiha ba'da al-hammam. Maknanya yang sepatutnya, yang wajibnya, semestinya dia kata selepas kita mandi air panas, air suam, air panas lah. Hammam ni, istihmam ni mandi guna air panas. Kan? Mandi air panas supaya apa nama? Supaya yalah darah-darah kita tadi dia mudah mencair dan mudah keluar. Kita wajibu kan tawaqqiha ba'da al-hammam illa fi man damahu ghalidh. Kecuali orang yang darah dia pekat kan. Begitu. Fayajibu ayastahim. Kan? Hammam ni berwap, wap. Hammam ni maksudnya masuk bilik yang ada wap panas. Duduk tu mana dia mandi wap, maksudnya mandi wap. Tapi kalau orang yang dia darah pekat, maka dia yastahim, mandi dengan air panas. Bukan air panas menggelegak tu lah. Air suam tu. Kan macam kita yang demam mandi air suam tu kan. Thumma yastajim sa'atan. Kemudian lepas mandi tunggu saat. Thumma yahtajim, kemudian dia berbekam. Intaha. Habis kata dia. Baik, kata sahibul qanun lah. Wa tukrahu 'indahum al-hijamah. Wa tukrahu 'indahum al-hijamata 'ala syaba', dan dimakruhkan, tak disukai oleh mereka berbekam dalam keadaan kita ni kenyang. Baru lepas makan ke apa, kita nak bekam. Bismillah. Tangan kanan dalam tu nampak macam tangan kiri ya. Saya minum tangan kanan. Tapi dalam ni nampak tangan kiri. Jadi dia kata ustaz minum tangan kiri pula no. Ni kanan rupanya, bukan kiri, ni kiri. Ni kanan. Terbalik kan? Gitu. Beritahu awal lah, nanti ada orang minum tangan kiri pula sebab ustaz minum tangan kiri. Tak. Bila saya pegang tangan kiri dia jadi macam tangan kanan. Ini tangan kanan. Baik. Kemudian dia kata makruh, tak disukailah berbekam ketika waktu lapar. Fa innaha rubbama awrasat sudadan. Kenapa? Mungkin nanti dia akan menyebabkan urat-urat kita ni tersumbat. Aw wa amradan radiatan, dan sakit-sakit yang teruk lah. Maknanya rubbama ni barangkali lah. Barangkali dia akan menyebabkan sumbatan-sumbatan pada urat-urat darah kita tadi kan. Dia menyebabkan penyakit-penyakit yang tak elok lah. Wala siyama idza kana al-ghidha'u radi'an ghalidhan, terutamanya ketika makanan tu makanan yang tak berkhasiat. Kan? Makanan yang tidak berkhasiat. Inilah dia. Dipanggil radi'an ghalidhan, dan berat. Wa fi athari al-hijamah 'ala ar-riq dawa'un, dan maknanya bila kita berbekam dalam keadaan kita lapar dan haus tadi kan, perut kosong kan, al-riq dawa, ada ubat. Begitu. Wa 'ala syaba' da'un, dan kita berbekam di atas lapar, ketika ketika kenyang dia jadi penyakit. Bekam ketika kita haus, lapar, dia jadi ubat. Bekam ketika kita kenyang, maka dia jadi penyakit. Gitu. Wa fi 17 min asy-syahri shifaa'un, dan pada tarikh 17 hari bulan Islam itu ada syifa, ada ubat. Okey. Ini disebut oleh At-Taqi Al-Hindi dalam kitab Kanzul Ummal, dan dikuatkan oleh Ad-Dailami daripada Anas radhiyallahu anhu. Qultu awwaluhu 'an Ibnu Majah isnadin dha'ifin, dengan yang lafaz pertama dengan sanad yang dhaif dia kata. Ya, ala kulli hal macam itulah. Kan? Okey, kita boleh mengamalkannya insya-Allah. Wa fi qawlihi, dan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatabayyagh bi ahadikum ad-damu fayaqtulahu. Maksud dia, janganlah darah itu menekan kamu kan, sehingga dia boleh membunuh kamulah. Daripada perkataan ini dilalatun ala dhalika, kan, adalah bukti di atas demikian itu. Ya'ni li'alla yatabayyagh, supaya apa? Darah itu tidak terlampau melonjak, menekan. Fahudhifa harful jar, maka dihazafkan huruf jar ma'an, maknanya bersama dengan huruf an,
kan, thumma hudhifat an, kemudian dihazafkan huruf an, kan, li'alla yatabayyag, macam itulah. Alla yatabayyag. Wat tabayyughu, perkataan tabayyug apa dia? Al-hayju, lonjakan atau gejolakkan, gejolak darah tadi. Wa huwa maqlubul baghi, dan dia ambil perkataan al-baghi lah ataupun al-baghi. Wa huwa bima'nahu, dan dia dengan makna al-baghi tadi lah, melampau. Fa innahu baghiyud dam wa hijanuhu, dan dia merupakan darah tadi, lonjakan darah lah, tekanan darah dan lonjakan dia. Wa qad taqaddama, dan telah terdahululah kita sebut dulu, annal imama Ahmad, bahawa al-Imam Ahmad kana yahtajimu, adalah dia berbekam ayya waqtin, di mana-mana waktu ihtaja min asyhri, daripada bulan itu. Tak kisahlah, nak bekam sekarang pun boleh. Siapa tak sihat sekarang boleh bekam. Kan? Tak pergi rumah kawan-kawan musim corona ni, tak boleh lah. Kan? Susahlah gitu. Jadi itulah dia maknanya apa yang telah kita bacakan pada malam ini, semoga bermanfaat lah. Kan? Semoga Allah merahmati Syekh ni, Syekh kita rahimahullahu taala, dan semoga Allah merahmati dan memberkati majlis kita pada malam ini. Semoga bermanfaat untuk semua dan kita mengamalkanlah untuk kesihatan kita, kan, insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.